Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah murid-murid, pada hari ini kita akan sambung pelajaran kita. Tajuk Perjanjian Hudaibiyah. Perjanjian Hudaibiyah ini secara ringkasnya Ustaz ingin menyatakan bahawa Nabi Muhammad SAW bersama dengan umat Islam seramai 1,400 orang telah keluar untuk menunaikan umrah pada bulan Zulqa'dah tahun ke-6 Hijrah. Kemudian apabila Nabi Muhammad SAW sampai di Zulhulaifah, nak bergerak ke Mekah, Nabi telah berniat ihram lah. Tetapi kaum musyrikin tidak membenarkan Nabi sampai ke Mekah untuk menunaikan umrah. Apabila dirunding-runding, Nabi Muhammad menghantar Sayyidina Osman, tapi Sayyidina Osman dilaporkan telah dibunuh oleh kaum musyrikin. Jadi Nabi Muhammad SAW telah melakukan satu bai'ah, iaitu bai'ah Ridwan, untuk menuntut bela atas kematian Sayyidina Osman. Jadi apabila Nabi Muhammad dan umat Islam telah berikrar untuk membalas dendam, jadi kaum musyrikin berasa takut. Jadi mereka mohon supaya ada perjanjian damai. Tapi sebenarnya Sayyidina Osman tidak dilaporkan selepas itu tidak meninggal. Jadi berlakulah perjanjian Hudaibiyah ini, yang mana Nabi Muhammad tidak boleh melakukan umrah pada tahun ini, tapi tahun depan boleh. Jadi kita akan lihat secara lebih terperinci tentang isi perjanjian Hudaibiyah. Okey, kita masuk pada isi perjanjian Hudaibiyah dan kesannya. Isi dia ada 5, kesannya pun ada 5. Okey, isi perjanjian yang warna coklat dan warna biru, kesannya. Isi perjanjian, genjatan senjata selama 10 tahun. Apa kesannya? Pertumpahan darah dapat dielakkan dan penyebaran dakwah dapat dilakukan secara terang-terangan tanpa halangan. 2. Orang Islam tidak dibenarkan menunaikan umrah pada tahun ini, pada tahun itu. Apa kesannya? Keazaman kaum muslimin semakin kukuh untuk kembali ke Mekah menunaikan umrah. 3. Kedua-dua pihak bebas membuat perjanjian dengan pihak yang lain. Apa kesannya? Nabi mengambil peluang menjalinkan hubungan dengan negara dan kabilah Arab yang lain. 4. Orang Quraisy Mekah yang datang kepada pihak Nabi tanpa kebenaran walinya, walaupun telah memeluk Islam, hendaklah dipulangkan semula kepada kaumnya. Kesannya, peluang menyebarkan Islam melalui muamalah antara orang Islam dengan bukan Islam di Mekah. Yang kelima, setiap daripada pihak Nabi Muhammad yang datang kepada pihak Quraisy Mekah tidak akan dipulangkan. Kesannya, semakin ramai penduduk Mekah memeluk Islam. Iktibar dan hikmah peristiwa perjanjian Hudaibiyah. Yang pertama, sebagai seorang pemimpin, bijak merancang dan mengatur strategi, mengatasi masalah dengan tenang dan rasional, bijak membuat sesuatu keputusan. Sebagai seorang Muslim, mentaati perintah Allah dan Rasul, bersungguh-sungguh melakukan sesuatu, menepati janji. Iktibar sebagai seorang yang dipimpin, taat kepada pemimpin selagi tidak melanggar syarak, berganding bahu dan menyokong pemimpin, amalkan toleransi. Perjanjian Hudaibiyah mengandungi banyak hikmah. Antaranya ialah membuktikan Islam agama yang cintakan kedamaian,
dakwah Islam semakin berkembang dan titik permulaan kepada pembukaan kota Mekah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.